Okay guys, ya Allah hai. Disebabkan ramai yang komen dekat Kak Nan punya community. Kak Nan ada tanya, korang suka pakai shawl ke tudung bawal? Dan ada ramai yang macam jawab tudung bawal. Dan Kak Nan pun try lah pakai tudung bawal. Jarang sekali. Bukan apa guys, sebab tudung bawal ni sebenarnya macam aku susah nak bentukkan dia gitu. Kau nampak ni? Ya Allah, tak selesai langsung. Takkan nak pakai macam ni. I nak cerita-cerita hantu tau malam ni. Ni hantu pun takut tengok aku. Macam mana weh diorang buat? I don't know how. Tapi Kena ada satu barang ni macam ni, Raisya Owning Star Spray. Diorang kata kan, kalau spray benda ni lepas tu iron, tudung bawal akan jadi cantik and terletak hello. Okay fine, Kak Nan try. Kita try guna benda ni. Adakah Kak Nan pakai bawal nanti jadi hello? Let's go tengok. Cara dia mudah je guys. Korang buat line tengah tu kan, sebab nak tahulah kat mana tempat bentuk muka korang. Tengok juga ni dia punya benefit pakai Raisya Owning Stars ni. Lepas tu gosok. Settle guys. Gitu je guys. Alhamdulillah jadi pun kita punya owning ni. Owning yang korang panggil. Macam tu keras terbentuk gitu. Okey kan? Okey, barulah Kak Nan bersemangat sikit nak cerita kisah seram malam ni kan. Gitu. Aku dengar bunyi ayam padahal baru pukul. Kau apa sekarang? Wait. 2:30 pagi. Ya, 2:30, 2:30, 35, 36, 2:36 pagi. Yang ayam tu berkokok tak henti-henti. Saja beruk. Okey, biarkan ayam tu berkokok. Hai, Assalamualaikum, Sawadi, Cha. Welcome back to Kak Nan Jungle. Sawadi, Cha. Welcome back Kak Nan Jungle. Oh my god, adik tu dia jungle kan Kak Nan. So cute. Okay, thank you so much adik. Thank you so much. Before Kak Nan nak cerita seram tajuk tak malam ni, better Kak Nan off the light first. Baru kita rasa vibe tu kan guys. So let's go. Tutup lampu. Aku tak ada assistant, aku tutup lampu sendiri. Alamak, aku lupa lah tutup langsir. Lantaklah. Kita nampak lighting dia. Lantaklah kita. Ay. Ella. Tu hilangkan nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, sebelum kita start macam biasa, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, cerita ni Kak Nan dapat melalui email. Dan cerita ni adalah pengalaman sebenar beliau, di mana dekat sini Kak Nan dapat request yang diorang minta untuk Kak Nan merahsiakan identiti mereka. Okey. Jadi cerita ni berlaku pada tahun 2019, di mana Ila, Ana and Pia baru sahaja diberhentikan kerja. I'm not sure diberhentikan kerja ataupun diorang berhenti kerja. Yang penting diorang tengah tak ada kerja and diorang tengah mencari rumah sewa yang baru. Jadi diorang ada jumpa satu rumah sewa ni dekat Facebook. And then tak cakap banyak, diorang terus ambil nombor owner and mereka bertiga bersetuju untuk sewa master bedroom dekat rumah tu. So basically diorang sewa bilik sewa saja. Faham tak? Maksudnya bukan sewa entire rumah, diorang bayar untuk master bedroom tu saja. Dan alhamdulillah diorang punya proses tu dipermudahkan. Terus owner tu ajak untuk tengok survey tempat yang mereka nak sewa tu. Itu adalah proses ya guys. Sebelum kita setuju untuk masuk tempat tu, kita akan pergi tengok dulu adakah tempat tu sesuai ke tidak untuk kita gitu. So hari pertama Ila, Ana dengan Pia ni sampai ke tempat tu, macam biasalah jumpa dengan owner. And the owner pun bawa lah cara nak naik lift and pergi ke rumah tu macam mana. Sambil berjalan tu, owner tu pun buka lah cerita. Dia bagi tahu yang rumah tu sebelum ni adalah rumah orang kaya. And bila orang kaya tu bankrupt, orang kaya tu jual rumah.
So isteri si owner ni pun beli. So basically diorang berdua tidak duduk dekat situ. Diorang hanya perlu cari orang yang nak sewa dekat rumah tu. So rumah tu dah lama tidak berpenghuni guys. And then owner tu ada bagi tahu lagi, rumah sebelah rumah diorang, belah kiri adalah rumah family dan sebelah kanan adalah rumah orang berbangsa Cina. Tapi orang berbangsa Cina tu tak selalu duduk, tak selalu datang rumah tu, sebab diorang just macam datang and then duduk 2-3 hari and then balik pergi tempat lain macam tu. So rumah sebelah tu pun macam tak ramai duduk lah. And then depan rumah diorang tu rumah penghulu. Penghulu dekat situ lah. And sebelah rumah penghulu tu rumah kosong. So basically belah kiri ada orang, belah kanan tak ada orang, depan penghulu, and belah penghulu tu pun tak ada orang. So nak dijadikan cerita, diorang bincang-bincang, diorang setuju nak masuk bedroom tu. And then diorang pun nak masuk pada bulan 3, awal bulan 3. So awal bulan 3 diorang pun masuk rumah tu. Macam biasalah guys, for first masuk rumah mesti ada tuan rumah kan, nak serahkan kunci, agreement apa semua. Hari pertama diorang duduk rumah tu masih tak ada apa-apa, macam biasa, diorang just kemas-kemas and then tidur macam biasa. Tapi hari kedua benda ni terjadi masa Pia mandi. Ila dengan Ana masa tu tengah tengok TV. Tengah duk asyik-asyik tengok TV, tiba-tiba Pia menjerit, "Siapa tutup lampu?" And then Ana dengan Ila pun cakap, "Mana ada orang tutup lampu, kita orang tengok TV je." Dan Ana pun cakap, maybe lampu bilik air tu rosak. So Ana ni pun dia pergi ambil lampu I don't know, lampu support, and bagi dekat Pia tu untuk dia settle kat dalam bilik air tu. And then malam diorang berjalan macam biasa. And then guys, diorang bertiga jenis bangun awal tau. Bangun pagi pukul 4.30 untuk bersiap-siap pergi kerja. Dah bangun macam biasalah, pergi on lampu kan. Tiba-tiba nak on lampu, tak ada lampu. Current diorang mati. So diorang fikir maybe tempat tu blackout. Tapi guys, lepas diorang dah siap-siap, bila diorang keluar rumah, diorang tengok rumah jiran diorang berlampu. Jadi rumah diorang saja yang tak ada lampu. Dalam hati Ila macam terfikir sesuatu. Takkan benda tu nak main kasar kot. Guys, dekat sini kita boleh nampak yang Ila dah boleh fikir macam something else dekat rumah tu. So time diorang keluar rumah tu, masa tu dah pukul 5.15, but still lagi gelap guys. Masih lagi gelap, belum pukul 6, 6.30 baru cerah kot. So masa tu diorang pun keluar daripada guard house kondo tu nak tunggu bas. Sambil-sambil diorang tengah tunggu bas tu, ada seorang makcik ni datang dekat diorang. And then tanya, korang ni baru lagi ke dekat sini? Sebab sebelum ni tak pernah nampak. And then diorang pun cakap lah, diorang baru lagi dekat situ. And then diorang pun bagi tahu diorang duduk dekat blok E tingkat 13. Tiba-tiba bila diorang bagi tahu je diorang duduk dekat blok E tingkat 13, makcik tu berubah air muka. And si Pia pun tanya, "Kenapa makcik?" Makcik tu just cakap, "Hati-hatilah duduk situ. Situ dekat dengan kolam." Dan diorang pun macam, yelah, sebab kolam je pun. Apa masalah dengan kolam kan? Kena pun tak kisah. Kolam renang biasalah tu kan. Tapi mesti ada something kan dengan kolam tu. And then diorang pun pergilah kerja macam biasa. Balik daripada kerja tu, diorang adalah berborak-borak pasal makcik tu. And then diorang teringat yang makcik tu ada bagi tahu sebelah kondo dia ada kolam. Jadi diorang pun sajalah jalan-jalan area situ kan. And then diorang pun jumpa kolam yang makcik tu cakap. Yes, betul, kolam tu memang betul-betul sebelah dengan blok diorang. Tapi guys, kolam tu kolam yang telah ditinggalkan. Kolam tu agak dalam and berlumut, kotor. Dalam hati si Ila ni cakap macam, alamak, tempat ni macam seram. Takkanlah ada benda tu kot. Kalau ada pun janganlah ganggu diorang. Sebab diorang tu duduk kat situ pun diorang just nak nak mencari rezeki kan. Tak nak ada apa-apa berlaku lah dalam cerita. Dan diorang pun balik rumah macam biasa. Balik je rumah, masuk rumah, tekan switch lampu, pak, elektrik masih tidak ada. Jadi si Ila ni pun pergi dekat distribution box and
on offkan balik dia punya switch tu, tetap elektrik tidak ada guys. So dia pun pergi call owner, bagi tahu owner elektrik tak ada apa semua. So owner tu pun cakap nanti dia datang tengok. Sambil-sambil tu si Ila ni ingat bolehlah dia nak basuh baju, tapi dia lupa yang basuh baju pun menggunakan elektrik. Jadi dia tak jadi basuh baju masa tu. Masa tu dah petang dah dekat maghrib. Nak dijadikan cerita, masa tu dia nak dijadikan cerita, waktu tu si Ila ni terpandang ke rumah jiran dia yang berbangsa Cina tu. And dia ternampak satu kelibat wanita dalam rumah tu. Tapi rumah tu memang rumah macam tak ada orang, sebab tingkap pun tertutup and sunyi. So dia pun pelik, kelibat wanita siapa yang dia nampak lalu dalam rumah jiran dia tu. Tak lama lepas tu guys, tuan rumah pun sampai. Tuan rumah tu pergi kat distribution box, sama macam apa yang dia buat. Tapi bila tuan rumah dia buat pak, elektrik ada balik. Masa tu dalam hati orang macam main-main sebab iyalah owner semata-mata datang main benda tu je boleh on, sedangkan diorang sendiri dah buat dah benda tu tapi tak jadi. Bila owner tu buat jadi pula. Mula-mula bolehlah fikir technical issue kan, tapi kalau dah macam tu agak-agak kenapa guys. Berbalik pada kelibat yang Ila nampak tadi, Ila hanya simpan untuk diri sendiri. Dia tak cerita pun dekat kawan-kawan dia. I don't know why. Tapi baguslah simpan sendiri kan. Maybe kadang-kadang kita ni macam imagination. Kak Nan suka macam ingatkan diri. Macam kalau ternampak, maybe imagination kot. So guys, malam tu lepas diorang makan, lepas diorang mandi, diorang berborak-borak. Diorang pergi cerita pasal kes histeria masa diorang form 5 dulu. Form 5 ke form 6 kan, tak berapa ingat. Yang pasti diorang cerita benda-benda seram. Gitu. And then kan, si Ila ni tiba-tiba dia pergi cakap macam ni. Weh, aku tak pernah dengar benda tu mengilai ke, menangis ke. Sebab yelah, sometimes antara kita ni pun mesti pernah dengar macam ada benda mengilai, ada benda gelap mungkin. Biasanya pontianak yang buat macam tu kan. And then si kawan dia ni, Ana ni pun cakap, weh kau ni jangan minta jangan minta. Lepas je Ana cakap jangan minta, tiba-tiba diorang dengar bunyi guli daripada tingkat atas. Biasa guys, rumah bertingkat macam ni memang biasa bunyi guli. Tapi yang ni lebih ekstrim sikit. Sebab apa? Lepas bunyi guli, diorang dengar bunyi perabot bergerak. Kucing. Perabot bergerak bunyi macam tu ke? Okey, dengar perabot bergerak. And then tak lama tu dengar orang bertukang. Dengar orang ketuk dinding pakai paku tu. Pam. Hey guys, takkanlah malam-malam ada orang nak mengetuk. Kita ni nak pasang dinding pun fikir kot. Jangan buat malam, mestilah buat siang kan guys. Tapi si Ila ni pergi cakap, mungkinlah orang atas ni memang nak ubah suai rumah diorang. And then ada kawan dia ni pun cakap macam, better kita tidur sekarang kot daripada nak cakap banyak kan. Better pergi tidur sebab esok pun nak kerja pagi. Safe. So guys, keesokan paginya pun diorang pun bangun macam biasa pukul 4.30 pagi. Tapi masa Ila terbangun tu, dia terdengar bunyi anjing menyalak panjang sangat. Au! Macam tu ke anjing menyalak? Tapi orang kata kan guys, kalau anjing menyalak, anjing tu nampak something. Okay, jadi si Ila ni tahu benda tu, dia pun macam tak jadilah nak bangun, dia tidurlah balik. Selang 2-3 minit tu, tiba-tiba dia dengar benda tu gelap. I don't know macam mana benda tu gelap. Okay, masa benda tu gelap, dia punya bulu roma serius meremang katanya. And then dia pun kejutlah Ana dengan Pia. Kejut-kejut, jomlah pergi teman mandi gitu kan. Tapi sayangnya member-member dia tak nak bangun. Sebab biasalah, orang tu siap, aku tidur dulu. Nanti kau dah siap, kau kejutlah aku. Macam tu kan biasanya. So Ila ni nak tak nak dia gagahkan diri, bangun pergi mandi apa semua.
And then long story short, diorang semua dah siap, diorang pun nak keluar rumah. Si Ana pun buka pintu. Masa dia buka pintu besar, and then dia buka pintu grill, tiba-tiba dia macam terdiam and terpana. And then Ila dengan Pia ni perasan yang muka Ana ni macam pucat. Dan sepanjang perjalanan dia pergi kerja tu, diorang pergi kerja, si Ana ni diam je, macam ada something tak kena. So, tengah hari, diorang pergi makan sama-sama. Barulah si Ila ni tanya dekat Ana. Okay, Kak Nan bacakan conversation diorang Ila tanya, Ana, hang kenapa tiba-tiba muka pucat, lepas tu hang diam tak cakap langsung? Diorang kedah kot. So, Pia pun dia menambah, itulah aku pun perasan tadi hang pasal apa. And si Ana pun jawab, aku nampak benda putih terbang naik ke atas aku. Tu Kak Nan yang terkejut sebenarnya. Lepas tu, aku diam sepanjang perjalanan sebab aku rasa ada benda yang ikut kita pagi tadi. And then Ila ni cakap, aku nak cerita tapi hampa dua jangan takut nak. Pagi tadi masa bangun aku dengar benda tu gelak, lepas tu angin menyalak. Ingat tak hari yang kita call Encik Amin bagi tahu rumah kita tak ada elektrik tu? Hari tu aku nampak perempuan kat dalam rumah Cina sebelah dapur kita tu. Maksudnya time tu jugalah baru Ila cerita yang dia nampak ada kelibat perempuan dalam rumah jiran dia yang Cina tu. And then Pia pun cakap, apa hang tak cerita sama ni? Aku dah rasa tak sedap duduk kat situ pula. And then Ana pun cakap, tak apalah, malam tu kita sembahyang and then buat bacaan Yasin. Kan baru masuk rumah kan kita kena baca Yasin. Jadi diorang ni mungkin tak sempat lagi lah. So malam tu baru diorang nak baca Yasin. Okay. So balik dari kerja lepas sembahyang, diorang bertiga pun duduk kat ruang tamu sambil pegang surah Yasin untuk diorang nak baca lah. And then diorang pun mula sampai habis. Alhamdulillah tak ada gangguan apa-apa. Lepas kemas kain telekong apa semua, kami bertiga masuk dapur masak Maggi. Masa tu jam dah pukul 9.50 malam. Saya cakap dekat Ana, Ila ni cakap dekat Ana, aku buka tingkat sikit noh bagi wap masak apa dia ni, aku tak tahu nak cakap bahasa Kedah ni. Allah, sekejap. Aku buka tingkat sikit nah bagi wap masuk apa dia cakap ni. Okay, aku cuba. Aku buka tingkat sikit noh bagi wap masak keluar. Tidak habis bau dalam rumah. Gitu. Buka-buka terus nampak. Guys, bila Ila ni buka je tingkap, dia nampak benda putih lalu. Ya Allah, apalah lagi? Katanya dalam hati. Lepas siap masak, terus dia tutup tingkap tu and tak buka-buka dah. Kalau Kak Nan tu dah nampak tutup balik terus, kau sempat lagi buka, lepas tu biarkan aja. Masak Maggi je weh. Lainlah kalau masak ikan masin, yelah berbau satu rumah. Siap masak, diorang bertiga pun makan depan TV, okay, sambil-sambil sembang. And then tiba-tiba guys, TV diorang on off sendiri guys. Ana cakap, selalu ke memang jadi macam ni? Stres lah kalau buka TV macam ni. Duk tak lama lepas tu, dia duk main lampu pula. On off gitu. Terus Pia cakap, okay lah, makan cepat-cepat, dia tidur, tak payah layan. Guys, on off lampu ni bukan terjadi dekat rumah tu je guys. Dekat tempat ni yang Kak Nan baru pindah ni juga terjadi juga macam tu. Ni lampu LED ni sendiri pernah tiba-tiba tutup sendiri. Okay, tutup tu tak apa, tak ada isu. Tapi hari tu pernah Kak Nan tengah buka warna lain lah. Tak kisahlah warna apa, contoh warna merah. And tiba-tiba lampu ni lip-lap dia tukar colour. Dia jadi macam ni. Sekejap I tunjuk. Mana I punya remote? Ni kan merah kan? Tiba-tiba dia jadi yang lip-lap tu. Tiba-tiba dia tukar macam ni. Gitu. Lepas tak lama tu dia off sendiri. Tadi ke isu, tak apa-apa. So, esoknya bangun pagi macam biasa, tapi Alhamdulillah lepas kena kacau malam tu, diorang bangun pagi tu lebih semangat. Apa sebab pula kena kacau lepas tu bangun pagi selamat? Selamat pula semangat. Tak apa, bagus satu diorang positif. Kita sambung. Siap-siap semua terus masuk lift. And then sambil turun lift tu, tiba-tiba
lift berhenti kat tingkat 6. Pintu lift pun terbuka macam biasa. Kami duk tunggulah siapa nak duk masuk kan. Tapi tak ada siapa-siapa yang masuk. Tapi guys, bulu apa ni? Tapi guys, bulu roma diorang meremang. Biasanya kalau bulu roma meremang ni kan macam feel something ataupun diorang sendiri ada rasa takut tu. And then diorang pun cepat-cepatlah tutup switch, tutup lift. Pintu lift pun tertutup. Tapi guys, diorang tekan tutup pintu lift, tapi pintu lift tak tertutup-tutup. Seolah-olah macam ada orang tekan dari luar ataupun whatever yang menyebabkan pintu tu tak nak tutup. Hampir 10 minit diorang berlawan dengan lift tu guys. Barulah diorang boleh tutup pintu tu and turun. Sampai dekat bawah, diorang ada lalu satu taman ni tau. So kat taman kan ada buayan. Masa tu diorang ada nampak satu buayan ni berayun. Macam ada orang duduk atas tu and main. Tapi masa tu yang diorang pelik, tidak ada angin. Kalaulah angin sekalipun, kenapa tak dua-dua berayun kan? Kenapa satu je kan? And then macam biasa guys, dah lah tersangkut dekat lift tadi tu. Nasib baiklah tersangkut tapi pintu tu buka. And then turun bawah pula, nampak pula buayan bergerak. Sekarang ni, yang seram rumah dia saja ataupun satu kawasan rumah tu. So macam biasa, diorang dah sampai tempat kerja. Lepas tu diorang balik kerja. Okay, cerita diorang memang kat kawasan rumah tu je. Balik kerja penat sangat-sangat. Lalu jalan tepi kolam yang makcik tu cakap. Jalan-jalan sampai tepi kondo, nampak ke atas pokok bunga sakura tu ada baju putih, rambut panjang, duduk atas dahan. Betul-betul atas bumbung parking motor. What guys? Diorang boleh nampak benda tu real guys. Dia kata, ya Allah, dengan kaki sakit 12 jam berdiri dekat kilang. Lepas tu nak kena berlari pula sebab nampak benda tu. Masa balik kerja tu pula time maghrib. Badan memang betul-betul letih. Kesian diorang. Sekarang ni Kak Nan punya area kaki macam meremang. Asal ada kaki meremang? Whatever. So Ilan ni cakap penat sangat-sangat. Lepas satu dia kacau. Duduk atas bas sambil on the way nak ke kilang tu tadi, yang pagi tadi tu, Ilan ni dia ada call mak dia tau. Dia ada ceritalah kat mak dia apa benda jadi. Mak dia cakap, cuti minggu ni balik kampung, kita cari ubat. And then si Ilan ni okey lah sebab kilang dia jenis kerja 4 hari, 3 hari cuti. Jadi cuti tu diorang pun packing barang balik kampung. Kena pula hari yang dia nampak benda tu atas pokok tu, esoknya cuti. Jadi diorang pun dah pergi balik kampung lah. And then mak dengan abah dia ada cakap, rumah lama orang tinggal memang ada penghuni yang kita tak nampak. Abah cakap dekat rumah sewa kalau boleh pasang ayat-ayat suci Al-Quran setiap masa biar benda tu tak berani masuk ataupun lalu kat situ. Ataupun lebih senang cerita, nak bagi tahulah yang manusia dah memang duduk dalam tu kot, dalam rumah tu. Kalau boleh tidur jangan padamkan semua lampu dalam rumah, biar tinggal satu lampu je yang on. At least tak bergelap sangat lah maksudnya tu. Saya pun print ayat kursi 3 kul nama Allah dan Nabi Muhammad SAW, zikir-zikir untuk tampal dalam rumah sewa saya. Guys, yang ni Kak Nan tak berapa setuju. Sebab, minta maaf ya guys, setahu Kak Nan, ayat-ayat yang ditampal di dalam rumah sewa tu bukanlah menjadi punca atau sebab mereka tak masuk ataupun mereka takut. Allahu Akbar. Betul. Kalau dah kita bergantung harap kepada benda-benda yang kita gantung 3 kul ayat kursi apa semua segala ayat tu, mata-mata kita fikir benda tu takut, itu dah jadi macam tangkal guys. Sebenarnya kita sendiri yang perlu baca dan perlu faham maknanya tu. Korang pergi research lah pasal benda ni Tapi kalaulah diorang tampal tu untuk niat diorang macam senang baca, diorang pandang, diorang baca, ataupun diorang pandang, diorang nak menghafal, itu tak apa. Tapi kalau niat untuk menghalang benda-benda tu masuk, kalau boleh study more about that, okay? So, kita sambung Balik rumah sewa, kami buat macam Mak Ayah Hila cakap. Alhamdulillah gangguan makin kurang. Cuma kalau duduk sorang-sorang malam memang dia kacau waktu dia dalam pukul 11 ke atas.
bunyi guli, bunyi almari tu memang selalu sangat. Kalau dengar bunyi macam tu, terus masuk tidur je. Okay, faham. Kak Nan pun dulu kat rumah flat tu pun, even though Kak Nan duduk paling on top, paling atas, tetap juga dengar orang guli, orang main perabot. Semua benda tu. Lagi lah seram sebab dekat atas memang tak ada orang, tak ada rumah. So, dekat sini dia ada bagi tahu setahun 3 bulan je diorang duduk situ. Lepas tu, alhamdulillah masing-masing dah kahwin. Aku ingatkan pergi cari rumah lain sebab takut. So, alhamdulillah lah dia tidak pindah sebab semata-mata takut. Tapi sebab diorang kahwin. Okay, alhamdulillah. So, ada info sikit dekat sini guys. Rumah tingkat 14 atas saya memang tak ada orang. Dah 2 tahun tak ada orang sewa. Okay, itu creepy. And then blok C ada orang bunuh diri dari tingkat 19. Dalam kolam ada orang mati lemas. Sebab tu kolam tu dibiar kosong macam tu. Sebentar. Ini macam cerita dekat kondo aku ni. Ya doh. Oh tapi tak, lain sikit. Sikit. Kalau korang ada ikut cerita Kak Nan yang lama-lama, Kak Nan ada tunjuk. Kak Nan dulu duduk kat blok C tingkat 19. And then sebelah blok Kak Nan lah, blok B. Blok D. Dekat blok D tu ada orang terjun daripada tingkat 19 and then dia jatuh. Video dia yang ni. Okey, pada tahun 2018 terdapat satu kes pembunuhan diri. Pembunuhan diri. Ada satu kes kata Pak Kak Nan ni di mana ada seorang perempuan bunuh diri. Tapi di sebalik bunuh diri tu ada kisah yang lain. Jadi, sekarang ni Kak Nan nak bawa korang pergi ke tempat di mana mayat tu jatuh sebab dia terjun daripada tingkat 19, pop, jatuh kat tempat ni. So, jom kita pergi tengok. Seram tu tempat tu, serius tak? Ya, aku pergi. Jom, tak aku ajak kau teman. Tak, kau tu. Asal? Tempat tu ada macam tu? Tak apa, kita bawa je. Jom. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 11. Hai! Tempat mayat ni landing, macam rumput dia tak segar tau. Rumput dia copong-copong tumbuhnya. Nampaklah kesan-kesan hempakan dekat rumput tu sampai rumput tu dah tak nak tumbuh macam tu. Nampak? Yang tu pun ada buaya yang bergerak-gerak tu. Berayun. Okey, Kak Nan nak pesan pada korang yang kenal tempat ni, jangan korang komen nama kondominium ni tau. Jangan sama sekali sebab kita kalau boleh nak jaga nama tempat ni lah. So, antara Kak Nan dengan awak je tahu nama tempat ni. Okay? Bye-bye. Lepas tu, bila dia cakap dalam kolam ada orang mati lemas, memang betul pun. Kolam dekat tempat Kak Nan tu ada budak mati lemas. Tapi, tak adalah dibiar kosong. Kolam kita orang masih cantik. So, okey, bukan kondo yang sama. Aduh, cepat sangat buat conclusion. Bukan kondo yang sama sebab kolam renang dekat tempat rumah Kak Nan tu masih lagi digunakan. Masih lagi cantik, masih lagi elok. Ya. So guys, conclusion dekat sini yang seramnya adalah malam yang dia kata dia tak pernah dengar benda tu mengilai gelak tu, esoknya dia dengar. Okay, itu seram. Lepas tu yang kawan dia yang si Pia tu nampak benda putih sangat lalu atas dia tu, itu seram. Dia nampak ada benda dalam rumah jiran dia yang tak ada orang tu. And then seram. Tapi diorang ni agak kuat lah duduk setahun dekat situ kan. Apa yang Kak Nan boleh kata adalah tahniah dapat rasa benda tu. Bukan semua orang dapat rasa kan. Kita positif kan benda tu. Kita positif kan. And then back to apa yang Kak Nan cakap tadi pasal tampal-tampal ayat Al-Quran, ayat-ayat kursi semua tu. Itu apa kepercayaan Kak Nan, itu apa yang telah diajar kepada Kak Nan, and itu yang kita orang Kak Nan dengan kawan-kawan faham lah. Kalau ada pemahaman yang lain di antara kalian, tak perlu kecam, tak perlu pun setuju dan tidak setuju dengan apa pemahaman orang lain. Tapi kalau korang rasa apa yang Kak Nan sampai ni betul, please pergi cek sendiri dulu ataupun pergi tanya orang lain yang lebih pandai, lebih bagus, lebih bijak pasal benda ni. And then kalau korang percaya dengan benda tu, buat. Okay, Kak Nan tak minta korang percaya dengan apa yang Kak Nan cakap sebab Kak Nan tahu Kak Nan sendiri bukanlah betul 100%.
So guys, kalau korang suka dengan cerita Kak Nan, korang boleh subscribe and follow Kak Nan punya Instagram and TikTok. Jangan lupa guys, Kak Nan ada jual baju tak, belakang ada tulis ca gitu. So, thank you so much. Jangan lupa siapa yang nak pakai bawal tapi stres bila dia kemut-kemut macam tu, jangan lupa dapatkan Raisya Owning Starch Spray. Sangat mudah pakai guys. Okay? Goodbye. Khop kun kap.